صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة صواب. Perenggan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu sirra. Wa ma'lumun anna Salman radhiyallahu an min ahli al-Faris walakin bil mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukarram sallallahu alaihi wasallam qala anhu hadha al-hadith asy-syarif ta'liman fakama anna al-mutaba'ata tusbitu al-ittisal kazalik adamuha yusbitul infisal. Sedia maklum sebenarnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an berasal daripada Parsi. Akan tetapi dengan sebab mengikut akan Rasulullah SAW, itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baginda mengungkapkan hadis yang mulia ini untuk mengajar umatnya. Sebagaimana mengikut seorang itu boleh mensabitkan perhubungan antara manusia. Ia telah dipanggil sebagai tusbitul ittisal, mensabitkan hubungan. Maka begitu juga, demikian juga tidak mengikut seorang itu boleh mensabitkan perpisahan. Itu kalau tidak demikian dia panggil yusbitul infisal, mensabitkan akan tercerai. Mana berhubung dan bercerai seorang dengan baginda SAW ialah atas mutaba'ah. Kalau dia mengikut, mana dia berhubung. Kalau dia tak ikut, maka dia bercerai dengan Nabi SAW. Lepas itu dalam hadis yang sahih ketika di akhirat besok, Rasulullah mempersilakan mereka ni untuk ke Telaga Kausar. Tiba-tiba dihalang oleh malaikat. Malaikat kata, tak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kenapa dihalang? Sebab mereka ni ketika engkau makna meninggalkan mereka, mereka lari daripada mengikut sunnahmu. Maka Nabi halau balik, pergi balik, hambat balik lah. Maksudnya apa? Mengikut atau tidak itu adalah satu syarat besar bagi berhubung atau bercerai. Berhubung dengan baginda salam, maka syarat ialah mutaba'ah, mengikut. Bila dia tidak mengikut akan sunnah Nabi SAW, maka dia tidak dapat bersama. Itu bahaya, Ustaz. Sebab itulah man tamassaka bis sunnah tidak khalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga untuk dia. Maka mafhum mukhalafah sebaliknya. Padahal Salman bukan ahli bait secara zahir, tapi mutaba'ah tu Nabi mengatakan Salman min ahli, minna ahlal bait. Ya, hadis di atas tu, Salmanu minna ahlal bait. Salman tu ahli bait aku. Padahal segi nasab tak ada. Tapi oleh kerana mengikut tu dipanggil, disabitkan sebagai ahli juga. Jadi maksud dia apa sini, mengikut adalah syarat besar. Dan itulah yang dituntut. Kejayaan insan ialah mengikut akan Nabi SAW. Kejayaan begitulah sebaliknya. Kekecewaan dan kegagalan hidup apabila dia meninggalkan akan sunnah baginda SAW. Sebab tu bila ditanya Al-Fadhil Al-Marhum Tuan Guru ni Abdul Aziz masalah capal kan, tanya capal macam gini-gini, kata apa sahaja yang ada kaitan dengan Rasulullah SAW dah kami ikut, walaupun capal sekalipun. Mana menandakan kita kasih. Dan barang siapa yang kasih kepada baginda SAW, maka dia akan apa? Hasil dia akan mengikut. Sebab tidak akan disentuh api neraka orang yang ada cinta dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa jadi begitu? Sebab bila cinta dia mesti mengikut. Kalau tak ikut, tak cinta panggil. Bila cinta dia akan mengikut sungguh. Dan ikutan dalam menjamin dia selamat di sana. Wa qad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukarram sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'hu bil qana'ah bima razaqakallahu ta'ala wa zuhdi
wa taqalluli minad dunya wa tarki ma la ya'nika min qawlin wa fi'lin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan segala kebaikan itu dalam sebuah rumah. Ya Rasulullah meletakkan bahawasanya kebaikan itu ada dalam mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah rumah maknanya rumah mutaba'ah, mana mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi syarat untuk manusia itu selamat. Dan menetapkan bahawa anak kunci rumah itu adalah mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengikut akan Rasulullah SAW itu anak kunci bagi seorang yang dapat masuk dalam rumah kebahagiaan dia. Dengan bersifat di antara qanaah kepada berpada dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lawan qanaah apa? At-tam'u. Ada di dalam qalbi dia sifat tidak cukup, tidak memadai, walaupun sudah diberi banyak dah, tapi dia sentiasa tidak cukup. Lalu bila tak cukup, dia apa? Menghambat untuk mengumpul. Bila dia kumpul apa jadi? Lalai. Alhaqumut takasur hatta zurtumul, maka melalaikan kamu oleh at-takasur. Bila ada dalam kalbi insan perasaan nak mengumpul lagi banyak, memang dia confirm, dia lalai. Akhirnya tak akan dapat bawa perintah agama yang besar yang diperintah oleh Ta'ala. Dia akan terperangkap dengan kelalaian. Al-ghaflah itu musuh besar bagi insan untuk berjalan kepada Tuhan. Iaitu berpada dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan bersifat zuhud yang tidak mencintai dunia. Cinta dia apa? Maqarra fil batin, barang kesemat dalam kalbi seorang tadi. Jadi maknanya untuk mengelakkan diracuni oleh hubbud dunia, dia mesti letakkan hubbullah, kasih kepada Allah. Cinta kepada Ta'ala atau memahat, bertanam kuat dalam hati. Cinta pada makhluk, pada dunia habis akan hilang. Kalau tak ada benda tu, dia tak akan masuk. Kata jangan cinta dunia. Tanya kau cinta dengan Tuhan kuat tak? Tak kuat, dia masuk kan. Dia mesti masuk ni. Kalau hub, kasih ke Tuhan, rindu ke Tuhan tu tak kuat, masuk dia benda ni. Dan dunia tu bukan sebagai harta benda saja, wang ringgit, pangkat, jawatan, nama, masyhur, tu semua dunia. Benda yang lain yang tak laku di sana besok dia panggil dunia. Dana ya dini dunia, mana benda yang segera. Dan mengurangkan nikmat dunia dan meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadamu dari segi percakapan maupun perbuatan. Ya, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian tanda kecantikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Min husnil islamil mar'i, sehingga daripada keelokan, kecantikan, keindahan Islam seorang, tarkuhu, meninggalnya ma la ya'ni, benda yang tidak memberi manfaat. Jadi ambil benda yang memberi manfaat untuk akhirat saja. Adapun untuk selebih pada itu ditinggalkan, sebab itu memberatkan dan menghabiskan masa kita, menghabiskan fikiran, tenaga. Sedangkan itu benda besar dalam kehidupan. Pemikiran, tenaga, masa, itu 3 benda besar. Kalau 3 benda besar dia digunakan habis untuk mengumpul benda yang nak ditinggal, maka dia akan ketinggalan benda yang nak dibawa. Itu satu kebodohan insan, mengumpul benda nak ditinggal. Benda nak tinggal dikumpul, lepas tu tinggal. Yang nak dibawa tak ada, kosong tu. Itu punca dari mana-mana. Ghaflah, kelalaian. Lalai pada mengingati Allah, lalai pada mendekatkan diri kepada Ta'ala. Itu satu peluang besar kepada musuh untuk menjahanamkan manusia. Apa musuh kita? Nafsu, syaitan, dunia. Faman futihalahu babul mutaba'ah, fazalika dalilun ala mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa dibuka baginya pintu mutaba'ah, mana pintu mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian itu adalah dalil di atas mahabbah
Mana dalil yang sudah diberikan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan sekiranya kamu kasih akan Allah taala, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah taala, maka hendaklah kamu mengikut aku. Mana mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda dikasih. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Sebab Nabi membawa kita jalan cinta ke Tuhan. Jadi kalau ada cinta kepada Nabi, dia akan dapat benda tu. Dan mengampunkan bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Lepas tu apa saja jalan yang membawa kepada cinta Rasulullah SAW dibuat. Ya, maulid semua kan, itu di antara dia. Ya, kita membaca sirah-sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya menimbulkan perasaan ingatan yang kuat, kasih yang kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fa iza talabtal khaira kullahu faqul Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Faman arada zalika fa alaihi bi'adami zulm li ibadillahi azza wa jal fi a'radihim wa ansabihim falau salimu min zulmi ba'dihim ba'da lan talaqu ila Allahi walakinnahum mu'awwaquna kal midyani bisababi man yatlubuh. Fa iza talabtal khairah, apabila engkau menuntut mencari akan kebaikan, keselamatan dunia akhirat, maka jawab dia apa? Maka sentiasalah engkau berdoa. Apa doa diajar Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka mutaba'ata Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ikutan bagi Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Mengikut akan Rasulullah SAW, iaitulah pada percakapannya dan perbuatannya. Maka itu syarat untuk seorang mendapat kebajikan, keselamatan dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau tidak maka tak akan dapat dia kejayaan. Barang siapa berkendak hal demikian, maka wajib ke atasnya untuk tidak melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pada maruah nasab keturunan mereka, maruah dijaga. Jangan jatuhkan maruah atau nasab dengan melakukan hubungan yang tidak dihalalkan. Jika mereka selamat daripada kezaliman antara mereka, pasti mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka semuanya terikat seperti orang yang banyak hutang, terikat disebabkan ramai orang yang mencarinya. Ya, sebab kalau dengan Allah Ta'ala, dosa ni Allah Ta'ala mudah memberi keampunan dan mudah kita direct terus. Kalau bersangkut dengan orang, bahaya. Ya, dibuat jatuh maruah orang dengan anak orang, isteri orang, besok di akhirat dia kena cari benda tu. Lagi tak selesai menjelanaklah di akhirat. Berdosa dengan insan yang amat berat. Ya, dia tersangkut di sana besok. Allah. Sebab tu dalam melepaskan orang nak pergi perang, nak dapat syahid pangkat tinggi pun Nabi tanya dulu, ada sangkutan tak dengan orang, hutang ke apa, Nabi suruh jelaskan dulu. Kalau tidak dia sangkut, dia mu'allak, dia tergantung. Itu sebab hak-hak dengan manusia ni perlu dijaga betul. Jangan dizalimi dalam bentuk apa pun. Maruah dia, harga diri dia, ya, harta benda dan sebagainya. Sebab tu ada satu kotoran dalam kehidupan yang besar apa? Az-zulm. Ya, az-zulmu zulumat. Zalim itulah kegelapan. Zalim pada manusia, zalim pada orang ramai, kemudian zalim pada diri kita, dan zalim pada besar, zalim dengan Tuhan. Apa kezaliman dengan Tuhan? Syirik. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu zalim yang paling besar sekali. Itu Luqman al-Hakim pesan kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Semuanya menyekutukan Tuhan itu zalim paling besar sekali. Pada dalam hadis, an-nas bi naba'in
azim. Manusia dalam kes jenayah besar dengan Tuhan. Akhluqu, aku jadikan dia. Wa arzuku, aku rezekikan akan dia. Tiba-tiba wa ni'badu ghairi, disembah lain daripada aku. Itu jenayah paling besar. Kemudian wa'lam annaka law kunta muhassasan indal malik muqarraban minhu wa jaa'a man yutalibuka bidainin dayyaka alaik walau kana qadran yasiran fa kaifa bika iza ji'ta yaumal qiyamah Allah wa mi'atu alfi insanin aw aksar yutalibunaka biduyunin mukhtalifatin min akhzi malin wa qazbil irdin wa ghairi zalik fa kaifa takunu haluka. Ketahui alimu, sesungguhnya jika engkau menjadi pegawai kanan kepada seorang raja, di saat engkau bersama-sama dengan raja, tiba-tiba datang seorang menuntut hutang denganmu di hadapan raja. Hutang tak payah lagi, macam tu. Raja sebab, wah, raja jeling kau tak payah hutang lagi. Kau banyak nak hutang. Mana satu keaiban besar. Ya, maknanya di hadapan raja dia minta, padahal itu akan menyempitkan dadamu, menyebabkan dia sesak dada, jawab dia. Walaupun hutang tu kecil, tak banyak, RM10 dia, tapi dia jeritkan hutang tak payah, dah habis, berderau dah kat kita. Itu hadapan raja dunia. Kalau raja akhirat lagi besar, tak ada atau maksudnya. Bayangkan keadaanmu di akhirat pula nanti. Sejuta manusia atau lebih dia datang menuntut hutang kepadamu. Ya, hutang bukan duit saja, hutang maruah, hutang macam-macam. Sama ada hutang berbentuk duit, menjatuhkan maruah orang, ya, anak isteri orang dan orang lain. Bagaimana agak keadaan ketiga itu? Dahsyatnya Malaysia, tiba-tiba orang tarik kita. Tak lepas, sekali tak lepas kita orang nak ayat sebillah. Itu benda-benda yang menggerunkan maknanya. Sila ambil perhatian besar tuan-tuan. Ini besar ni. Batu supaya ini adab sebelum tidur kita selesaikan. Sebelum tidur tu ulama kata selesaikan kalau ada hubungan kita dengan orang, minta maaf. Ya, sekarang tak beri kita satu kemudahan. Apa minta maaf pakai mesej di WhatsApp ni. Kan lagi senang. Lu nak cari orang, jumpa seorang nak jumpa banyak. Hari ni ambil nombor telefon dia hantar. Kita pun cakap selotok baik-baik dalam tu, dia pun ada orang. Tak apalah, saya maaf. Lega kan. Kalau nak cari seorang-seorang tu hal. Sekarang gunakan. Ni mesej main benda lain. Jantan betina dengan jantan mati. Ya, ini maknanya hantar mesej dengan baik, hantar nasihat, balik minta ampun pun atau lagi mudah lagi minta. Mudah-mudahan kita terlepas sangkutan di akhirat besok. Besar ni. Amin. Allah Karim. Bahasa ada seorang sahabat tapi tak disebutkan nama tadi. Sahabat hebat tadi. Seorang ni sangkut. Ya, sangkut. Bila nak akhir umur nak mengucap tak dapat, sangkut. Lalu terus Rasulullah tahulah dia kasyaf lebih daripada wali. Terus Rasulullah kata pergi jumpa mak dia. Balik dia kes mak dia pun. Ya, kes mak dia. Pergi jumpa mak dia, kita kan ada mak dia pun mengakulah sebenarnya aku kecil hati dengan anak aku ni. Ya, sebab dia lebih meraihkan dia punya bini dia lebih. Ini aku yang kontrol. Dia panggil laki bodoh. Ya. Jangan sekali-kali kita derhaka kepada ibu bapa dengan sebab isteri. Ibu bapa lebih utama daripada isteri kan. Dia tak reda kita terjun neraka. Alhamdulillah. Itu besar tu. Ini mak dia buat ajar kucing tadi. Dia makan-makan, mana ambil makan dah, dia lebih makan. Mak dia pula lebih makan dia. Itu patut pergi mak kita dulu. Lebih dia bagi kita makan. Ada seorang ulama besar tu, dia tak bagi makan dengan mak dia, dengan bapak dia. Dihidangkan dulu. Lepas orang tua tu makan, boleh makan. Bila orang tanya kenapa ya Sayyidi Syekh, aku takut sangat lauk yang bapa atau mak aku nak ambil, aku dah pintas dulu. Dia nak ambil apa ni, masak asam ni kan. Dia nak angkat tangan, kita dah ambil tegi dia, atau kelip. Tak apa dia kata tak apa, tapi hati dia dah tekilan. Itu aku takut gitu. Akhirnya dia layan mak dia makan. Lebih tu dia makan. Ini tak, dia bedah dulu lebih pula lagi balik. Nak tempat sakit neraka je. Sebab apa? Takut ke bini. Jaga dia. Lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu an,
pernah mengarahkan anak dia, ya, kau ceraikan anak kau tu, kau ceraikan bini kau, aku tak berkenan. Sedangkan Nabi Umar, Masya Allah, sahabat hebat kan, dia mengadu hal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ayah saya arahkan saya menceraikan isteri kesayangan saya, macam mana ya Rasulullah? Taat akan ayah kamu, cerai kan. Sebab bini jaga-jagalah kan. Ini kadang orang kat dapur kelenting-kelenting, dia bongkang dalam mak kelenting dapur saja, makan siap panggil, mana baling dalam pola kan. isi tu puaka panggil, silap pilih panggil. Allah jaga dia, tu bahaya tu. Tu pada kata syurga bawah tapak kaki ibu. Jangan kita angkat tapak kaki tengok bawah tu syurga tu bodoh. Itu dalam kiasan mana berada ni dalam ketaatan kedua tapak. Dia jangan rasa hati sikit dia. Sahabat hebat sebenarnya. Sangkut. Habis Rasulullah minta lebih konsekten, dia saya ampunkanlah. Bila kata ampun, pum berdesuk terus mengucap. Ya, terus mengucap terus. Batu hari tua ibu bapa kau begitu tu satu hadiah sebenarnya. Batu Nabi kata celaka mereka yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua ibu bapa. Mana bila kita sempat dengan hari tua bapa itu satu, maknanya dia offer besar tu. Bila dapat buat taat betul tu syurga tu dia. Tapi kalau dia tak dapat raih syurga dengan sebab kesempatan hari tua, itu celaka manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kan. Sebab dia dah tua ni pun kadang dia punya perangai dia macam dia dah makan kita belum. Macam-macam tu kita kena jagalah, kena sabar ni. Sentiasa bermanis muka ni. Ni kena dengan isteri pula habis dah lembik lengkuk, jadi bodoh. Allah Karim. Kita dulu arwah mak kita kalau ada, kalau beli-beli mengajar kan, orang bekal-bekalkan apa semua kan hadiah tu, kita tak bagi rumah dulu, kita hantar ke mak dia dulu. Dan hantar ke mak dia ambil, dah makan dah, yang mana dia pulang balik kita bawa balik, hadiahkan dia dulu, bawa dia dulu. Itu berkat kan. Ini kita tak, kita bedah dulu, lepas tu kita bagi ke dia kendiang kucing ke. Bagi dia dulu Qala mu'alif al-musabu haqqan man mahaqathu az-zunubu wa syahawatu hatta ja'alathu katsinni al-bali haza huwal mankubu al-mu'azza zahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu mala'a biha al-mirhaz wal arda biha zawjatah wa ya laitaha kanat min halalin. Wal musab, mana orang yang benar-benar ditimpa musibah. Siapa dia? Ialah mereka yang dimusnahkan oleh dosa-dosa dan syahwatnya, hingga dosa-dosanya menjadikan ia seperti gerebeh. Tahu gerebeh? Bekas air dibuat daripada kulit kambing. Ya, Arab panggil kirbah. 5 kirbah tu 2 kolah. Tahu kadang kita fikah tadi. Dia kambing kibas tu kan, bila sembelih, kemudian dia akan lapar cantik, dia keluarkan isi semua. Ya, dah Allah, dia kering cantik, dia jahit balik. Untuk jahit dia seni halus. Jadi dah jadi macam seekor kambing balik. Tapi kosong lah. Dibubuh air daripada leher tu. Kalau kamu kita tengok dia pikul tu, air tu kan, air tu sedap rasa dia tu. Air dalam bekas belulang, dalam bekas apa kulit kambing tu. Itu panggil kirbah. Ya, kalau Kelantan panggil gerebo. Ni gerebo tu panggil. Yang ni bekas air yang diperbuat daripada kulit kambing tu, ya, yang buruk. Jadi dikias ini apa ni? Orang yang benar-benar ditimpa musibah, mana bala betul ada musab haqqan gitu. Ialah orang yang dimusnahkan, ya, mahaqat az-zunub wa syahwat, dimusnahkan dia dengan dosa dia dan syahwat dia, hingga dosanya tadi menjadikan dia seperti gerebeh, mana bekas air yang diperbuat daripada kulit kambing yang buruk. Inilah dia orang yang benar-benar ditimpa bala, yang perlu diucapkan takziah kepadanya. Ia telah lenyap segala makanannya dan syahwatnya. Dia memenuhi lubang tandas, ya, dengannya, dan dia memikat hati isterinya dengannya.
alangkah indahnya sekiranya makanan itu datang dari sumber yang halal. Maksudnya apa? Kalau dia beri sumber yang halal, merangkap akan diri dia. Sebab mengikut akan syahwat dosa dia tadi. Itu musibah besar. Dia seorang dikenakan dosa yang sedemikian. Allah. Kemudian pada awalul maqamat at-taubatu wala yuqbalu ma ba'daha illa biha. Misalul abd iza fa'ala al-ma'siyata kal kidril hadid yuqadu tahtahu an-naru sa'atan fayaswaddu fa in badarta ila ghaslihi in ghasala min zalika sawad wa in taraktahu wa tabakhta fihi marratan ba'da marrah sabata sawad fihi hatta yankasira wala yufidu ghasluhu syai'an. Ada satu tamsilan misal yang baik ni Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari daripada awal maqamat apa? At-taubah. Awal-awal perjalanan makam pertama taubat. Bermakna kalau taubat tak selesai, habis ibadat lain pun tak adil kan. Sebab apa? Sebab bila dia tak nak bertaubat, pertama insan, mana insan yang tak berdosa? Yang tak berdosa Nabi darah. Ulama besar pun, wali besar pun, masing-masing ada kesilapan masing-masing. Tiba-tiba dia tak nak bertaubat, sedangkan taubat penghapus dosa. Bermakna kalau dia tak nak bertaubat, dia masih mencintai maksiat, dia masih mendakap maksiat, maka kotor. Ibadat dia sembahyang, pada tangan dia, kaki dia, baju dia ada najis yang tak dimaafkan. Dia tak pergi basuh, dia sembahyang. Pas sembahyang 1000 rakaat dia sembahyang pun tak sah sembahyang, sebab dia menanggung najis. Itu najis zahir, apatah lagi najis batin. Kalau dia tak bertobat, dia penyakit riya, ujud, semua takabur, ego, macam-macam penyakit beratus itu. Tiba-tiba dia tak bertaubat sebagai penyuci dia. Taubat ibarat kita basuh, kita berut sental dia. Jadi itu awal tu. Awal makam nak pergi ke Tuhan, mesti dia bersihkan diri dia. Dan bersih diri tu panggil taubat. Tidak diterima amalan selepasnya kecuali dengan taubat. Amalan apa dia buat berkali pun Tuhan tak akan terima. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang Tuhan terima daripada orang yang muttaqin, mana orang yang bertakwa. Yang bertakwa menjunjung perintah dan menjauhkan larangan. Sedangkan taubat adalah arahan besar. Tubu ilallah, bertaubatlah sayang kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih pada orang taubat. Tiba-tiba dia tak nak bertaubat, dia buat amal, ya, tapi taubat dia tak nak, dia biar dosa dia. Sebab apa dia biar dosa? Sebab dia nak buat dosa lagi. Kalau dia tak nak buat dosa, dia bertaubat sungguh. Di perumpamaan dia, seorang hamba yang melakukan maksiat seperti periuk baru. Dia beri periuk belanga bau lagi, kemudian nyalakan api di bawah ni, dia pun menanak dah beberapa ketika. Dia tengok periuk bau, tak payah basuh lagi, dia biar. Lalu ia pun akan bertukar menjadi hitam, ya, bentuk periuk dah menjadi hitam. Jika engkau segera membasuhnya, ia akan bersih dan suci dan daripada kehitaman. Jika engkau biarkan, lama kehitam dia berkarat, lalu engkau memasak pula berkali-kali pakai periuk tu tak pernah basuh, akhirnya warna hitam akan terus kekal sehingga periuk itu pecah, ada bocor. Masuk air tu mana air dah hilang, periuk dah bocor. Itulah iman kita. Kalau kita tak basuh dia dengan taubat, lama-lama dia sedap, akhir dah berkarat. Bila berkarat dah bertukar. Dulu maksiat dia rasa takut juga, sekarang maksiat dah sedap. Tidak ada paling celaka dari hidup manusia bila dia maksiat tu dia rasa dah sedap, seronok. Nak buat nafsu dia cocok habis dan serban atas kepala bertudung murid tak perasan nak, kena nafsu tinggi dia habis je, bodoh habis dan sia-sia dia belajar, sia-sia dia mengaji. Kalau sekiranya dia tak mengikut ilmu yang dia belajar, tak ada makna, kosong. Besok akhirat memang teruk, dia putar dalam neraka, pecah perut dan patan dari kupin nar. Hari neraka nampak, kenapa dia? Dulu dia tahu, aku tahu benda tapi kerja buat juga, tak bertaubat. Itu jaga ni. Lalu engkau memasak, pula berkali-kali, akhirnya habis bocor periuk tu. Begitulah maknanya. Mula-mula dia benci maksiat, habis akhir dah bertukar, maksiat seronok. Bila seronok, akhir boleh bawa kepada seronok maksiat, boleh bawa kufur. Alhamdulillah.
Ya, jaga tu bahaya. Allah. Bal'am ba'urah mati kufur kan. Bal'am macam dia orang alim bukan macam kita kan. Sekali mengajar 10,000 dakwat orang tu tak ilmu. 1000 nak murid dia. Akhirnya mati kufur. Sebab apa? Ikut nafsu. Siapa nafsu dia betina lah tu kan. Betina ni bahaya kan. Ya, betina ni bahaya. Saya ingat lebay pun terbalik kopiah serban. Kena dengan betina tu tak cerita lah. Betina pula kena dengan jantan, habis cerita. Hilang dia punya tudung. Tu tak cerita lah. Nafsu dia tenggik habis. Dia hilang akal dah bawah tapak kaki jadi. Allah. Ilmu kalau masuk pun dia masuk kanan kiri. Ya, tak masuk dia tak terjun ke hati. Ya, maksiat dia punya nafsu kalau genggam kita habis, tak betul-betul terbalik habis. Ya. Akhir bini kata doa lah sekali. Doakan Nabi Musa kalah. Habis dia doa. Ya. Ni bini punya cerita. Akhir doa, boom, tuan sentap lidah dia macam anjing. Kamasaluhu kamasalil qalb. Ya, bandingan Bal'am tu macam anjing menjelir lidah. Sebab apa? Dia betina. Betina ni bahaya kan. Allah karim. Terus kekal sehingga periuk itu pecah. Ketika itu basuhannya tidak memberi apa-apa kesan lagi. Basuh apa lagi dah bocor. Tak dipakai. Baling ni lah. Baling mana? Baling neraka je ni. Ya. Itu kesan jaga taubat. Taubat tu kena hari-hari bertaubat. Hari-hari kena basuh. Pakaian kita tak selesa kalau tak basuh. Ini apa lagi pakaian roh kita dan takkan selesa iman kita. Apa tak selesa di dalam apa? Ibadat tak ada sedap. Ibadat dia tak ada manis, bermakna roh kita ada masalah. Salah. Dia mesti lazat. Dia semayang seronok tu lazat. Dia berzikir seronok tu lazat. Itu tanda dia sihat. Dia kalau buat ibadat tanah kosong tak ada apa-apa. Cek balik tu. Dia ada masalah. Jangan dia bocor sudah. Allah. Kemudian pataubatu hiya allati taghsilu sawadul qalbi fatabruzul a'malu wa 'alaiha raihatul qabul. Ya kata patlub minallahi ta'ala at-taubah daiman tu. Fa in safarta biha faqad taba waqtuka li annaha mauhibatun minallahi ta'ala yada'uha haitsu syaa min ibadihi. Satu lagi, maka dia kata taubat itulah yang menyucikan kehitaman qalbi. Hati kita jadi hitam kan? Badal hadis lain kita bila buat dosa satu bintik hitam pup ke hati. Buat dua lagi dua bintik. Dan lama jadi ran karat. Karat habis kan. Cakap apa berida internet. Lalu zahirlah segala amalan. Ya, dan di atasnya terbit haruman penerimaan dari Allah Ta'ala. Maka dia bertawab betul keharuman di hati itu akan rasa sejuk dan air mata dia akan mengalir. Itu tanda lazat dengan Tuhan seronok bila air mata penyesalan itu mengalir. Dan air mata penyesalan ini tidak akan disentuh api neraka. Kitlatani la yamassuhum an-nar. Dua titisan tak akan disentuh api neraka. Satu titisan darah syahid dalam medan perang, satu lagi air mata yang keluar kena gerun dengan Tuhan atau rindu dia dengan Tuhan. Mahal air mata tuan tu Berkendaklah engkau sentiasa menuntut taubat daripada Allah SWT. Sebab dosa kita sentiasa. Buka je mata macam-macam kita tengok kan. Ya, telinga kita tak ada macam-macam kita dengar yang bukan-bukan. Ini akhir zaman kita ni. Jika engkau berjaya bertaubat, alangkah berkatnya itu waktu dan usiamu. Ya, mudah-mudahan dapat taubat kita kembali menghadap dia cantik bersih dan kerana sesungguhnya ianya adalah pemberian daripada Allah SWT. Insan tu boleh bertaubat sebab Tuhan gerakkan kalbi dia. Hasil daripada apa? Kasihan belas Allah Ta'ala kepada hamba tadi. Dia pun cempakkan nur dalam kalbi dia bertaubat. Akhirnya bertaubat sungguh bersih dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu maknanya sungguhnya ia adalah pemberian daripada Allah SWT yang dikurniakan pada hamba-hamba pilihan. Bila dia boleh taubat tu maknanya dia masuk hamba pilihan. Mana Allah Ta'ala pilih dia. Kalau tidak bukan senang tuan-tuan nak bertaubat ni. Dia buat dah, lari orang buat cakap dia buat dah. Masuk kanan keluar telinga, kanan keluar telinga kiri. Bukan senang tuan-tuan nak beri kesan di qalbi itu. Ya. Wa qad yazfaru biha al-'abdu al-mushaqqaqu
al-aq'ab al-aq'abi duna sayyidih wa qad tazfaru biha al-mar'atu duna zawjiha wasyabu duna syekh fa idza zafarta biha faqad ahabbaka Allah subhanahu wa ta'ala liqaulihi azza wa jalla innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kadang-kala seorang hamba itu pecah buku lalinya, ya, tanpa pecah buku lali dan yazbaru biha amnu al-masyak al-musyaqqaq. Kadang-kala seorang hamba tu pecah buku lalinya, berjaya mendapatkan taubat tetapi tidak tuannya. Hamba dengan tuan, kadang hamba dapat, tuan tak dapat kan. Itu pangkat dunia tu, nak kita kira tu. Banyak kadang-kadang hamba jadi wali kan. Tuan dia tak wali. Hamba jadi wali. Kadang-kadang seorang isteri berjaya mendapat taubat tapi tidak suami. Ya, isteri cantik bertaubat, suami gila babi. Cantik orang macam gila. Kadang-kadang seorang pemuda berjaya bertaubat, tu tak ada, tu bangka. Badan dah bau tanah, dah lumpur. Wadah, pun ada juga. Ya. Maka bila engkau berjaya mendapatnya, ya, yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintaimu. Itu manakala kita rasa betul-betul taubat, rasa betul, insya-Allah tu makna dia dah masuk naik tu, maka syukur kita pada bila kita boleh taubat tu rasa senang, syukur, sujud syukur. Mudah-mudahan Tuhan tambah lagi. Itu maknanya. Ya, la in syakartum la azidan, bersyukur aku tambah, dan pertambahan rohani lebih besar. Ya, dia dapat lazat tu taubat, syukur, minta Allah Taala tambah biar hati lagi terang, lagi terang. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Bukan senang dapat cinta tuan ni. Sebab bila tuan buka tu dia rasa betul lazat. Itu satu kurnia besar daripada dia ni. Allah Taala kasih, innallaha Subhanahu Wa Taala yuhibbut tawabin. Allah Subhanahu Wa Taala kasih mencintai orang yang sentiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang sentiasa bersuci zahir dan batin dia. Itu mendapat kasih sayang Tuhan, tak ada lawan dan balasan melainkan al-jannah, syurga lah balasan dia. Allahumma ja'alna minhum. Di mana kita minta sentiasa Allah Taala cempakkan dalam kalbi kita perasaan sungguh-sungguh bertaubat, ikhlas kepada dia. Buat depan yang kita nak cari benda besar bukan benda kecil, dan nak selamat akhirat. Habis kemudian innama yatla'izu bi syai'il akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah